The exchange of gases can only occur when there is a difference of partial pressure between two different places atau two different regions. For example, when we talk about exchange of gases in the lungs, partial pressure of oxygen in the alveoli is higher compared to the lung capillaries. Therefore, oxygen will diffuse into the lung capillaries. Partial pressure of carbon dioxide in the body tissues is higher compared to the blood capillary, tissue capillary. Therefore, carbon dioxide diffuse from body cells to the uh, tissue capillary. Tetapi satu lagi yang menarik mengenai exchange of gases, kita juga discuss hari tu, oksigen bila dia dah masuk ke dalam salur darah, cara diangkut dia simple saja, combine with hemoglobin jadi oksihemoglobin, transportlah pergi mana-mana. Tetapi carbon dioxide is slightly different since there are three ways to transport carbon dioxide. Ada tiga cara, sama ada carbon dioxide tu diffuse in blood plasma atau carbon dioxide tu converted into carbonic acid and stay inside the red blood cell, atau once it is converted to form carbonic acid, dia akan dissociate, akan terurai jadi H+ dengan bicarbonate ion. So bicarbonate ion will stay dalam blood plasma sampailah ke lungs untuk dikeluarkan. So apa yang kita nak tengok pada hari ini ialah beberapa isu yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan masalah kesihatan. So saya tukar dulu slide ini kepada drawing so that you can take notes. So isu-isu ini kita sebenarnya telah didedahkan semasa kita form 3 hari tu. So this is a sort of a revision lah dengan apa yang kita belajar masa form 3. Pertama sekali ialah pembengkakan Okay, sorry for the inconvenience cause. Tiba-tiba tak ada internet pula kan. Sabar je lah. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, so bila bronchial ni membengkak dan dia menyebabkan salah satu lagi tindak balas apabila dia membengkak dia menghasilkan mucus yang berlebihan. So it will cause further reduction of space, mengurangkan lagi ruang untuk pergerakan udara. Jadi batuk tu adalah tindak balas badan kita untuk meningkatkan lebih banyak udara boleh masuk. Tapi itulah kan sebab kita continuously menghasilkan mucus, kena pula the wall of bronchial tu membengkak. Jadi simptom ni adalah simptom jangka panjang lah. Dan sebelum ni apabila ada mucus tu akan sepatutnya fungsi dia memerangkap habuk dan beberapa elemen-elemen fizikal yang wujud yang masuk sekali dengan udara diperangkap dan ditolak keluar oleh cilium pergi ke hidung untuk dikeluarkan ke persekitaran. Tapi ini tidak berlaku lah sebab terlalu banyak
mucus terhasil. Okay, let's take a look at the next one is asma. So asma atau lelah, okay, asma atau lelah adalah satu penyakit yang menyebabkan kesukaran pernafasan dan sesak nafas. Bolehkah kamu huraikan keadaan bronkiol pada pesakit asma? Cuba tengok pada rajah tu apakah keadaannya. Okey, apakah keadaan bronkiol pesakit asma? Bukan 3 markah ya, saya silap kat situ, 2 markah saja. So, huraikan keadaan bronkiol pesakit asma. Cuba tengok apa yang ada dekat situ, apa description kita boleh bagi. Okay, let's see. Teruskan. Kita boleh tengok kan pada diagram tu dia ada description kat situ. Okay, you are on off to a right start tu, bagus. Memang kita nampak dinding bronchiol kelihatan membengkak dan menebal, very good. Becomes inflamed, swollen and thick. That is point 1. Apakah kesan dia? The flow of air is reduced. Laluan udara menjadi sempit. Okay, dan menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Yes, I agree with you Naim. Very good. Okay, good answer everyone. Thank you. Okay. Okay, good. Dekat diagram ni, kalau kita tengok diagram, ada tak dia tunjuk mucus ya? Kita tengok kat diagram balik. Dekat dalam diagram ni dia tak ada description pasal mucus ya. So mungkin kita boleh KIV dulu mengenai formation of mucus tu, sebab yang ditunjukkan dalam diagram ni hanyalah bronchial walls jadi swollen, thick, inflame kita boleh terima lagi lah sebab dia membengkak kan. So laluan udara menjadi sempit tu adalah dia punya subsequent effect ya. Okay, thank you so much Adawiyah, Amalia dan juga Naim. Okay, next jom kita cuba lagi satu soalan. Okay, satu lagi penyakit yang berkaitan dengan ini. Sorry, saya tukar sikit sebab dia ni ya, tak ada ruang untuk jawab. Sekejap ya, saya letakkan. Okay, so anak-anak, kita tengok dekat sini soalan dia ialah
Emphysema is a type of lung disease. Explain the effects of the disease to the health of the individuals. So kita boleh tengok kat sini the difference ya. Kalau kita tengok dekat sini alveoli of a healthy individuals, dia ada banyak lengkuk-lengkuk, tapi kalau alveoli or apa individual with emphysema tu dah macam belon, surface dia satu je. So dekat situ kita boleh bandingkan dari segi mungkin kita boleh bandingkan dari segi total surface area. Kalau berlekuk-lekuk macam ni, sebelah kiri dengan sebelah kanan ni, mana satu yang total surface area dia lagi banyak dan seterusnya lah. Okay. So kita boleh cerita pasal kesan subsequent effects dia lah bila total surface area tu dah berubah ya. Yes, you are off to a good start ya. Kalau kita tengok dekat sini, mula-mula bangsa kita belajar pasal struktur alveolus dulu. Alveolus ni dia belon-belon kecil kan. So dulu dia bentuk dalam belon-belon kecil, maka saiz alveolus tu adalah kecil. Dan kita tahu bila sesuatu struktur tu saiz dia kecil, total surface area dia besar. Tapi apa yang berlaku dekat emphysema, alveoli tu instead of small balloons, dia jadi combine jadi one big balloon. Kita tengok gambar tu kan, dia jadi one big balloon. So dekat situ kita boleh cerita dah the size of alveoli increases. Okay, itu difference pertama yang kita boleh observe kat situ. Kalau tak ada dalam jawapan tak apa, ada banyak lagi point ya, jangan risau. Okay ya, so ini cadangan saya lah directly daripada gambar kita nampak sebelum ni alveolus dalam bentuk belon-belon kecil. Tetapi dalam orang yang emphysema, belon-belon tu bergabung jadi satu belon yang besar. So kita faham kat situ bila sesuatu yang kecil tukar jadi besar, total surface area dia akan berkurangan. So ada dua point kat situ ya. Nombor satu, the alveoli increase in size. Nombor dua, the total surface area decreases kan. Total surface area for exchange of gases decreases. So apakah kesan dia kepada proses seterusnya? Pada pertukaran gas, kepada sel-sel badan kan, apa kesan dia? Okay, very good. Kesan seperti yang dicadangkan oleh Adawiyah, kadar oksigen meresap masuk ke dalam peparu juga berkurangan. Okay. Atau become less elastic and size increase. Jadi subsequent effect dia ialah total surface area of alveolus decreases lah. Alright, good. So seperti yang Adawiyah cadangkan, kadar oksigen yang meresap masuk adalah berkurangan, diffusion of oxygen decreases. Apa jadi lepas tu Adawiyah? Dari segi apa oksigen
supply ke body tissue jadi macam mana? Okay. So kadar resapan oksigen berkurang, so pengangkutan oksigen atau oksigen yang sampai ke body tissue jadi macam mana? Okay, boleh gaseous exchange become less efficient. Good, boleh. Boleh, itu adalah kira point yang berbeza. So boleh dapat. Amalia, teruskan. Sekejap Satu, dua, tiga, empat. Oh, jawapan Amalia dah dapat 4 markah dah. Cukup? Boleh? Okey. Untuk Adawiyah boleh tambah lagi. Baru 3 point. Untuk Naim, 1, 2, 3. The oxygen, okay, transport atau supply of oxygen to the body tissue decreases. Adakah itu yang kamu nak sebut? Kamu nak cakap dalam konteks body tissue ke? Hmm. Hmm. Okay, good. Teruskan. You're off to a good start. Dah nak dan hujung-hujung tu dah nak lengkap dah boleh push pergi 4 markah. Okay. Yes. So uh, kurang oksigen sampai ke tisu badan atau apa-apa ayat yang menunjukkan oksigen yang sampai dekat tisu badan berkurangan. So kadar respirasi sel pun berkurangan kan? Itu juga boleh kita buat lah. Yes, I have class. Okay, very good anak-anak. Okay, sekarang ni saya akan tukar. Kita nak pergi ke digestive system pula. Kita dah habis. So anak-anak klik on link yang kedua dalam Telegram. Link yang sekarang ni saya akan end dan terus hantar pergi ke kamu punya email ya. Okey, kita nak pergi ke digestive system pula. Okey, kita pergi ke digestive system kejap ya. Alright. Okey, jom kita pergi ke sini. Where is my dashboard? Oh, tak ada dashboard saya. Kejap. Okey, dah ada dashboard. Okey, good. Okey, jom kita tengok nota yang kedua iaitu digestive system. Hopefully kita boleh discuss ni dan esok kita boleh masuk absorption dengan formation of feces dan kalau sempat mungkin penyakit-penyakit ya. So let's take a look at where is the link. Okay, saya letak dekat ecom messages juga. Alright. Okay, sebab baru ada 3 orang dalam ni termasuk diri saya sendiri. Okay, tak apa. Saya lupa pula tadi ada yang PM kata ada exam. Okay, jom kita tengok the second slide. So, digestive system ni is basically a continuation of what we have learned masa kita lower form hari tu. Bila kita berkenalan dengan sistem-sistem ni, kita akan sentiasa discuss dan kita akan sentiasa mulakan dengan struktur dulu.
So pada slide yang kedua ni, okay, ya, pada slide yang kedua ni ada satu gambar showing a cross section of human male, dan dalam dia ada digestive system lah. Okay, so ada satu aktiviti yang ada satu aktiviti kat sini di mana kamu kena labelkan digestive system, ya. Okay, jom kita mula. Kamu lengkapkan dulu, jawab dulu, nanti kita akan discuss. Okay. Okay, boleh mula dulu. I give you around 3 minutes, cukup rasanya. Okay, silakan. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for your submissions. Tanya, apa? Ada yang dapat memang full score, ya. Oh, hebat hebat. So ini adalah just a recap of digestive system yang kita belajar masa menengah rendah dulu. So starting from mouth, followed by salivary glands, larynx, esophagus, stomach. Lepas tu stomach tu terus bersama dengan small intestine dan large intestine. However, there are other parts of the digestive system yang bukan laluan makanan, tetapi dia merembeskan atau secrete enzymes and also different substances macam dalam salivary gland, gastric gland atau intestinal gland, itu selalu laluan makanan yang merembeskan uh,
digestive juice. Tapi ada juga organ macam pancreas, liver that is not the part of the pathway of food, tetapi kedua-dua struktur hati, organ hati dan pancreas ni mereka merembeskan bahan untuk proses pencernaan walaupun dia bukan laluan makanan ya. So uh, proses pencernaan ni adalah satu proses yang penting sebab it is a process that break down large and complex pieces of food, menguraikan makanan yang kita makan, sebab makanan yang kita makan adalah dalam bentuk bahan kimia kompleks macam karbohidrat. Kanji tu karbohidrat, sejenis polisakarida, dan protein tu pun kompleks juga. So bila berlaku pencernaan, karbohidrat akan jadi basic molekul seperti glukos atau protein akan tukar jadi asid amino dan kedua-duanya boleh diserap untuk digunakan dalam respirasi sel dan membina sel-sel baru. Soalan saya ialah pencernaan dia ada dua, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Bolehkah kamu nyatakan mekanisme untuk pencernaan fizikal dan mekanisme untuk pencernaan kimia? Kamu tulis kat situ 1 dan 2. Yes, I agree with you. Untuk physical digestion ialah mechanical digestion, iaitu untuk membentuk butiran kecil tu kan, mulut kita buat apa? Mechanical breakdown. Yes, untuk buat mechanical breakdown tu kita buat apa? Kita chewing. Yes, kita mengunyah dan juga buat proses peristalsis. Very good. Very good, very good. Kemudian untuk proses chemical process tu, yes, memang decomposition atau breakdown, tapi kita breakdown menggunakan apa? Okay. Melibatkan tindak balas enzim. Very good. So decomposition process of complex molecule into simple molecule by enzyme, by using enzyme. Itulah chemical digestion. Physical digestion, dia buat pengunyahan, chewing and also peristalsis. Okay. Okay, jom kita tengok proses pencernaan yang pertama yang berlaku dalam mulut. So pencernaan karbohidrat atau digestion of carbohydrate in the mouth occurs in two different mechanism lah. Nombor satu physical digestion, pengunyahan mulut tu kan. And then satu lagi chemical digestion that requires the reaction of enzyme. So the presence of food inside the mouth will stimulate the salivary glands to secrete saliva.
The saliva, the pH of saliva is around 6.5 to 7.5, dan di dalam saliva ni dia ada sejenis enzim yang menukarkan kanji uh, apa kepada apa. Cuba lengkapkan kat situ, kanji starch plus water. Atas arrow tu nama enzim dia apa, dia buat proses hidrolisis menghasilkan apa. Oh, sorry, show responses. Yes, dia produce maltose. Okay, tapi enzim dia nama dia apa? Yes, nama enzim dia adalah amylase. Very simple. Cumanya nanti uh, bila kita discuss pasal digestion of carbohydrate kan anak-anak, kita akan jumpa amylase ni dia keluar dua kali di dua tempat berbeza. Oleh sebab itu, purpose of uh, for the purpose of being precise, kita sentiasa akan refer to this amylase as salivary amylase. Yes, thank you. Kita akan refer kepada salivary amylase sebab dia dirembeskan oleh salivary glands. Okay. So, bila kanji dalam mulut mula ditindakbalaskan oleh enzim amylase untuk menukarkan kanji dan air menjadi maltosa. Tindakan mengunyah akan menghasilkan makanan dalam bentuk berbola yang kita panggil sebagai bolus. So, kalau makanan berbentuk bolus ni senanglah untuk ditelan berbanding dengan bentuk-bentuk lain. Soalan saya ialah apabila makanan masuk dari mulut nak masuk ke dalam esophagus, dia akan berada di persimpangan antara dua salur tu lah. Satu salur untuk udara, satu salur untuk makanan. Jadi apakah peranan epiglottis dekat situ? What is the function of epiglottis? What do you think? Okay, pada Google Meet tu gambar tu gambar bergerak. Boleh nampak lah epiglottis buat apa. What is the function of epiglottis? Apa fungsi epiglottis? Cuba tengok dekat situ. Dia macam bila kita telan makanan tu dia menutup sesuatu kan. Epiglottis tu dia tutup apa? Dia tutup salur apa? Oh, sebab draw ya. Tulis dekat area kotak hijau tu ya. Alright, tulis dekat area kotak hijau tu boleh. Oh, very good. Okay, epiglottis will close the trachea opening to prevent food from entering trachea. That is very good ya. Epiglottis akan menutup bukaan trachea, untuk menghalang makanan daripada masuk ke dalam trachea. Kalau termasuk itu yang kita kena buat Heimlich maneuver tu ya. Heimlich maneuver tu yang kita kena tekan kawasan antara pusat dengan tulang dada, sternum dekat tengah ni, kita tekan kuat-kuat untuk menghasilkan tekanan udara yang cukup kuat dalam trachea untuk menolak makanan yang termasuk ke dalam trachea tu keluar. Itu adalah Heimlich maneuver lah. Very good everyone. So makanan tadi dah berbentuk bolus, berbola-berbola bolus yang masuk ke dalam esophagus. Dia tak masuk ke dalam trachea sebab sebagaimana kamu sebutlah, sebab ada epiglottis kat situ menjalankan fungsinya. So, makanan bergerak sepanjang esophagus due to the peristaltic action of
daripada esophagus wall. Makanan bergerak dari mulut, dari permukaan atas atau permukaan awal esophagus turun ke hujung esophagus dan disebabkan oleh tindakan peristalsis. Kita punya esophagus, kita punya perut dan kita punya intestine semuanya ada otot licin. Mempunyai otot licin, tisu otot licin sebagai sebahagian daripada dinding, struktur yang membentuk dinding esophagus atau dinding perut atau dinding usus. Bila kita sebut otot, otot adalah tisu yang special sebab dia boleh contract dan relax, boleh mengecut dan mengendur apabila ada impuls melaluinya lah atau bila ada arahan daripada brain. So, sebab smooth muscle ni ada pada esophagus, ada pada dinding perut, ada pada dinding usus, maka tindak balas peristalsis ni boleh berlaku. Kembang kejut otot licin untuk menggerakkan bolus masuk ke dalam perut. So sekarang ni makanan dah sampai ke perut, jom kita kenal dulu struktur pada perut, iaitu okey, kalau kita tengok kat sini okey ya, pada dinding perut tu dia nak highlight kat sini. Okey, nak highlight kat sini dia ada unjuran-unjuran tu. Permukaan dia tak adalah smooth, tetapi kawasan epithelium atau dinding bahagian dalam perut tu dia ada bonjolan-bonjolan yang terdiri daripada sel mucus, sel parietal and also sel utama. Dikenali juga sebagai chief cell yang merembeskan 3 bahan yang berbeza. So, di dalam perut disebabkan peranan mucus parietal dengan sel utama ni, pencernaan protein boleh berlaku. Bolehkah kamu lengkapkan diagram ni? Okey. Apakah fungsi mucus? Apakah fungsi asid hidroklorik, dan cuba lengkapkan petak paling bawah tu untuk menunjukkan tindak balas yang berlaku. So mucus tu, secret mucus tu dah ada dalam petak biru. Jadi apa fungsi mucus tu? Okay, merembeskan mucus sudah ada dalam function. So apa fungsi mucus? Sel mucus, rembes mucus. Fungsi mucus untuk apa?
Okay, very good ya. Memang fungsi sel mucus, rabies mucus. Dan mucus itself, function dia ialah untuk protection, very good ya, untuk protection. Protect the stomach wall from the reaction of hydrochloric acid and digestive enzyme. Sebab hydrochloric acid ni sifat dia korosif. Manakala digestive enzyme ni pula dia digest protein dan stomach tu diperbuat daripada protein juga kan. So nanti kalau terdedah nanti digest dinding perut pula kan. Okey, teruskan. Okey. Alhamdulillah, very good everyone. Okey, jom kita tengok fungsi hydrochloric acid pula. Okey ya. Okey. Sebagaimana yang kita tengok dalam uh, digestion of carbohydrate in the mouth tadi, ada di-highlightkan dekat situ the pH of the salivary gland is around 6.5 to 7.5 kan. However, the walaupun pH salivary pH of the saliva tu is around that area. Once bolus enters the stomach, the bolus will be exposed to gastric juice. Apabila bolus masuk ke dalam makanan, makanan itu akan terdedah kepada jus gaster. Jus gaster ni terdiri daripada gabungan tiga substance. Mucus yang dirembeskan oleh sel mucus, hydrochloric acid yang dirembeskan oleh sel parietal dan juga pepsinogen yang dirembeskan oleh chief cell atau sel utama. So saya setuju dengan pandangan Adawiyah. Selain daripada protection, dia juga boleh okey menjadi memerangkap dan menapis zarah ni. Saya kena KIV dulu because memerangkap dan menapis zarah ni is more to the function of mucus in the respiratory area. Okey, fungsi memerangkap dan menapis zarah ni lebih kepada fungsi mucus di kawasan pernafasan. Mucus ni dia fungsi dia pelbagai, tetapi bila kita nak nyatakan dalam ni kita kena spesifik untuk konteks perut lah. So untuk perut lebih kepada untuk perlindungan daripada tindak balas asid hidroklorik dan enzim pencernaan. So bila untuk fungsi hydrochloric acid pula, sebab it is very acidic, pH 1, pH 2 gitu kan. So it is now providing an acidic environment for the reaction of pepsin. So the presence of acidic environment will stimulate pepsinogen to change to form pepsin. So Adawiyah tolong atas garis arrow merah tu tulis pepsin kat situ ya. Protein dan air ditindakbalaskan atau ditukarkan kepada polipeptida oleh enzim pepsin. Atas arrow tu tulis pepsin. Okey. So itu yang pertama lah. Pepsin dia suka bertindak balas atau tindak balas pepsin adalah maksimum apabila dalam pH acid.
Sebab pH yang berasid tu adalah pH yang optimum untuk tindak balas enzim pepsin. Tetapi pada masa yang sama, acidic pH is not suitable for the reaction of amylase. So the reaction of amylase enzyme previously secreted by iLeo sudah dihentikan dalam perut. Sebab dia punya environment no longer suitable for the reaction of amylase kan. And at the same time, the very acidic condition is also not suitable for bacteria. Bacteria pun terbunuh sebab sifat yang menghakis tu kan. Okey, saya screenshot dulu satu sampel. Kemudian jom kita tengok pula bila dah keluar dari perut, bila makanan berada dalam perut, kita tengok dengan lebih detail lagi macam mana step by step dia. So anak-anak pada step 1, 2, 3 dengan 4, dia ada satu ruang kosong kat situ. So kamu just tulis je lah. Satu tu represents apa, ruang kosong dia apa. 2 tu ruang kosong dia apa. 3 dan 4 tu ruang kosong dia apa. Sebagai contoh. Apabila bolus masuk ke dalam perut, bolus akan bercampur dengan jus. Tulis nombor 1 jus apa. So nombor 1 jus apa. Kemudian dalam jus apa itu ada gabungan asid hidroklorik dan juga pepsin. Teruskan Amalia. Nombor 1 tu apa? Jus apa nama dia? Jus dalam perut. Jus dalam perut. Jus dalam perut. Start dengan huruf G. Jus dalam perut ni start dengan huruf G. Untuk Izzah baru masuk Izzah dah ada dalam ni Izzah dah ada dalam ni. Okey. Saya ingatkan Izzah tak ada lagi. Yes. Gastric juice. Pandai. Okey. Okey. Makanan dalam perut bercampur dengan jus gaster atau gastric juice. So, inside the gastric juice, there is a combination of hydrochloric acid and also pepsin. And then, makanan digaul oleh tindakan apa otot dinding perut? Otot dinding perut dia buat gerakan apa? Food is churned by the what action of the stomach wall muscle. Okay, nombor 2 apa? Pencernaan fizikal tadi tu start dengan huruf P. Apa dia? Yes, very good. Peristalsis. Okey, peristalsis. Okey. Kemudian sekarang ni sebab jus gaster tu dia liquid kan. Jadi kandungan dalam perut bertukar kepada separa cecair yang disebut sebagai nama dia Kim. Yes, very good. Thank you Adawiyah. Nama dia Kim atau Chyme dalam bahasa Inggeris. Ada ejaan tu dekat dalam rajah pun ada. Okay, kemudian bila dah jadi chyme, the chyme will now move to the duodenum. Chyme enters the duodenum slowly when the sphincter muscle. Sphincter muscle. Ada eja dalam bahasa Melayu tu ya. Sphincter muscle ya. Okay, good.
Okay, very good everyone. So that is the process lah. Mula-mula nama dia bolus tapi lepas bercampur gaul dengan jus Kester atau gastric juice, dia dah jadi Kim. Okay, jom kita cuba satu soalan berkaitan dengan digestion in the stomach and in the mouth. Dia ada satu statement kat sini. Salivary amylase must be responsible for the digestion of starch in the small intestine. Do you agree with your statement? Explain your answer. Untuk menjawab soalan ni, please take note of the information given on the picture on the right side of your screen. Dekat gambar tersebut, ada satu student, dia menyiasat kesan pH terhadap ke terhadap pencernaan kanji. So dia kaji kat situ bila pH 3, masa yang dia ambil 38. Tapi as the pH value increases daripada 3 pergi ke 8, masa yang diambil untuk mencernakan kanji jadi menurun. Jadi lagi cepatlah nak cernakan enzim. So dari situ adalah satu kesimpulan mengenai pH yang sesuai untuk tindak balas enzim. Berdasarkan daripada berdasarkan kepada dapatan ini, adalah seorang student ni dia come up with a statement. Oh, amylase isleo mencernakan kanji dalam usus kecil. Okay, selepas tadi kita discuss selepas pembentukan Kim dalam perut, Kim akan bergerak ke dalam duodenum kan. So ada kaitan dengan situasi itulah. So untuk kamu semua, adakah kamu bersetuju dengan statement tersebut? Jadi 2 markah sebab ya atau tidak. Kemudian kamu kena nyatakanlah kenapa kamu setuju atau tidak setuju. Jom kita cuba. Sorry. Okey, setuju atau tidak? Oh, tak ada siapa setuju atau tidak ni. Kamu setuju ke tak? Okey. Kita tengok data daripada Rajah ni dan daripada pengetahuan kita jugalah. Amylase, salivary amylase, dia boleh bertindak balas atau optimum pH untuk amylase ialah berapa berdasarkan table 1. Okey. Berdasarkan table 1, optimum pH untuk amylase berapa? Okey, kemudian dia dah dapat dah. Okey, berdasarkan jadual, optimum pH ialah okey, 7. Jadi, tadi makanan bolus masuk ke dalam perut. Okey, makanan masuk ke dalam perut. Jadi, amylase tu masih ada ke tak dalam perut? Okey, soalan saya, bila dalam
Dalam mulut, makanan tu ditindakbalaskan oleh amylase ileum dan membentuk bolus. Bolus masuk ke dalam perut. Soalan saya, masa dalam perut, adakah amylase tu masih lagi ada? Okey. Okey, amylase tidak boleh berfungsi dalam perut. Okey, so kenapa amylase tak boleh berfungsi dalam perut? Sebab pH dalam perut terlalu berbeza kan, pH 1, pH yang terlalu ekstrim. Jadi bila amylase masuk ke dalam perut, amylase akan ternyah asli. The optimum pH for amylase is between 6.5 to 7. Kalau kita tengok dalam table ni, 7 lah kan? Okay, so the optimum pH for amylase is 7. When amylase enters the stomach, it will become denatured. Why? Because it is exposed to a very acidic environment. Okay, saya ulang. Amylase, optimum pH untuk amylase ialah 7 berdasarkan pada jadual kan. Jadi bila amylase masuk ke dalam perut, amylase tidak lagi boleh berfungsi sebab amylase terdedah dengan persekitaran yang sangat berasid. Persekitaran yang sangat berasid ni anak-anak akan menyebabkan amylase denatured, ternyah asli. Dan bila enzim dia ternyah asli anak-anak, dia dah tak boleh buat reaction. So, statement ni dia kata, bila pencernaan kanji ni bersambung, berlaku dekat small intestine, pencernaan kanji dekat small intestine tu adalah disebabkan oleh salivary amylase. So, bukanlah. Sebab itulah nanti bila kita tengok dekat kawasan small intestine, amylase bukan salivary amylase, bukan amylase ileum, tetapi amylase dari sumber yang lain. Okay, very good. So jawapan dia no. Okay, jawapan dia no. So amylase will become denatured once it enters the stomach. Okay. Amylase become denatured once it enters the stomach. So the amylase cannot function. Okay, good. Boleh. Cukup markah dia 2 je, yes or no. Tapi ada way tak ada yes or no Kena tambah yes ke no. Setuju ke tak setuju? Awal-awal tu. Okay, boleh. Habiskan Izzah. Boleh rujuk pada yang ada dekat sini ya, jawapan daripada Amalia dengan
Adawiyah ni boleh combine. Okay, okay. Thank you so much for updating your answers. Okay, jom kita tengok pula the digestion of carbohydrates, protein and lipid in the small intestine. But before that, jom kita kenal dulu struktur-struktur yang ada dekat sini. Boleh tak kamu identify dekat mana rectum, jejunum, duodenum, ileum and also large intestine? Okay, you are on the right track tu. Okay, atas sekali ialah duodenum. Very good. The second one is jejunum. Okay, duodenum. Okay, the second one is jejunum. The third is ileum. Okay, ileum. Yang keempat large intestine and finally is the rectum. Okay, so bila kita sebut small intestine, kita nak tengok selepas perut, makanan akan masuk ke dalam duodenum. So duodenum itself dia hanyalah memberikan ruang untuk tindak balas daripada uh, rembesan hati dan rembesan pankreas. Okey, yang ni tak apa. Yang ni saya tolong nyatakan ya, saya tolong bacakan sambil saya nyatakan tu kamu salin ya. So dalam duodenum berlaku pencernaan karbohidrat, protein dan lipid. Kenapa boleh berlaku pencernaan protein
karbohidrat dan lipid sebab dalam duodenum menerima secretions atau rembesan daripada liver and also pancreas. So from the liver secretes bile produced by gallbladder atau pundi hempedu, and the bile atau hempedu akan masuk melalui ductus hempedu pergi ke duodenum. Fungsi bile ialah nombor satu, to neutralize the acidic kind, untuk meneutralkan kim yang bersifat asid. Tadi kim tu kan datang dari perut. So dia bersifat asid sebab terdedah kepada asid hidroklorik. Yang kedua, disebabkan chyme atau hempedu bile atau hempedu ni bersifat alkali, pH yang pH kim yang ada dalam duodenum tu sekarang bukan lagi berasid lah. Sekarang sudah menjadi alkali disebabkan kehadiran hempedu. Hempedu menyediakan keadaan beralkali lebih kurang pada pH 7.6 hingga 8.6 to prepare an alkaline condition for the enzyme action in the duodenum. And lastly, bile ni emulsify lipid, mengemulsikan lemak dengan memecahkan molekul lemak into menjadi titisan-titisan kecil. Apabila dah jadi titisan kecil, lipid ni akan mempunyai surface area yang besar untuk tindak balas enzim lipase. So the function of bile is to emulsify lipids by breaking down the big molecules of lipid into tiny droplets. Dari segi kimia, dia tak jadi fatty acid and glycerol ya, dia masih lagi jadi lipid. Dia masih dalam keadaan lipid tetapi dalam saiz yang lebih kecil. So bila saiz dia lebih kecil, it will increase surface area for the reaction of lipase. Manakala pancreas pula secrete three types of enzyme which are amylase, trypsin and lipase. And as I mentioned before, the suitable pH for the reaction of amylase, pH yang sesuai untuk tindak balas amylase lebih kurang 6.5 to 7.5. Jadi kehadiran bile tu membantu tindak balas enzim amylase lah, optimum pH untuk tindak balas amylase. Okay. To prepare alkaline condition, tak apa, nanti boleh tengok video ni balik dan boleh update nota balik. Ya Amalia, thank you Amalia. Saya pergi ke part yang seterusnya. Okey, ini gambar yang menunjukkan macam mana daripada lipid yang besar apabila bila ada kehadiran bile. Okay, bile ni sifat dia ada part yang hydrophobic, ada yang part hydrophilic. So part yang hydrophobic tu akan melekat pada fat, dan kan ke fat globule tu kalau kamu tengok dia ada bulat besar, bulat kecil. So bulat besar, bulat kecil ni diasingkan oleh bile, dan bila diasingkan oleh bile, fat droplets tu can no longer attach to each other. Jadi bila saiz dia kecil, senanglah atau banyaklah permukaan untuk tindak balas lipase. Okey. Ni tak apa, yang ni tak ya. Kita tengok yang ni. Okey. So ada satu soalan dekat sini. Okay, ya. Soalan atau rajah menunjukkan the diagram shows the formation of gallstones in the gallbladder. So can you explain the effects of gallstone formation on the digestion process? Apakah kesan pembentukan batu hempedu terhadap proses pencernaan? Cuba tengok kat situ. Bila ada batu kat situ, bahan apa yang tidak boleh disalurkan? Kan, batu tu berada dekat mana? Dia menyekat apa-apa tak? Okay, very good. Okay, gallstone atau batu hempedu tu menyebabkan
Blockage, yes. Blockage dekat mana? Dekat bile duct. Very good. Okey, bagus. Betul? Boleh, boleh. Apa batu hempedu menyebabkan apa tu? Blockage apa ya? Menyumbat. Okeylah. Menghalang laluan dalam duktus hempedu. Okay, cause blockage at bile duct. Very good. Thank you, Amalia. Okay, kemudian apa yang berlaku kat situ nanti? Bile tu jadi macam mana pula? Bila hempedu turun, dia boleh pi tak? Boleh pi dekat um, apa nama? Boleh pi dekat duodenum tak? Betul. Menghalang. Menghalang apa? Menghalang. Menghalang laluan atau rembesan. Rembesan will block the secretion of yes. Okay, the gallstone cause blockage at bile duct will block the secretion of bile. Very good. Okay, so bila bile tak boleh pergi dekat duodenum, we block the secretion of bile. Apa jadi kepada pencernaan lipid? Dia jadi lagi cepat ke lagi lambat? Bile ni kan guna untuk pencernaan lipid. Jadi cepat ke jadi lagi lambat? Ataupun apa jadi dekat pencernaan amylase? Jadi cepat ke jadi lambat? Digestion of lipid jadi cepat ke lambat? Yes, very good. Will be slowed down. Will be slowed down. Very good. Okay, good idea. So cukup 3 markah kat situ. Hebat, bagus. Mula-mula dia block duktus hempedu. Nombor 2, menghalang rembesan hempedu. Jadi hempedu tak bolehlah masuk duodenum. Jadi tak bolehlah hempedu tu buat emulsifikasi lipid. Maka proses pencernaan lipid tu pun jadi lambat. Okey, satu lagi yang boleh jadi lambat ialah pencernaan oleh amylase. Sebab apa? Sebab bile ni kan menyediakan keadaan beralkali
keadaan yang neutral untuk tindak balas amylase, tetapi bila bile tak ada Kim tu masih dalam keadaan berasid. Jadi tindak balas amylase pun jadi lambat lah sebab pH tak sesuai. So mana-mana satu ya. Pencernaan lipid pun boleh, pencernaan kanji pun jadi lambat jugalah. Okay. So good job everyone. Thank you. Saya share juga dekat dalam um, Telegram ya. Okey, tadi kita sebut pankreas merembeskan 3 enzim untuk ke dalam duodenum untuk tindak balas protein, karbohidrat dan lipid. Bolehkah kamu lengkapkan? Nyatakan nama enzim, apa nama substrate dan produk dia apa? Okey. Nama enzim apa? Nama substrate dia apa? Sebagai contoh yang obvious sekali yang kita bincang ialah pancreatic amylase lah. So pancreatic amylase ni dia punya react kepada apa? Substrate dia apa? Substrate dia ialah kan tadi kita dah discuss kan. Yes, substrate dia adalah kanji. Very good. Dan kanji dan air. Okay, very good. So the first one, ramai yang start dengan amylase ya. Okay, so kanji plus air ditindakbalaskan oleh amylase pancreas membentuk maltosa atau starch plus water reacted with pancreatic amylase to form maltose. Tadi dekat perut dah jadi polypeptide and water react with trypsin to form peptides. Very good. Dan enzim yang ketiga is lipase. So lipid plus water forming fatty acid and glycerol. Tindak balas ini jadi cepat sebab um, apa tadi? Sebab ya Allah. Sebab bile tadi. Ya Allah Akbar. Lupa pula. Nak cari. Lama saya cari dalam kepala saya. Sebab ada hempedu tadi. Hempedu tu memotong quote unquote memotong um, besar sangat pula. Memotong lipid menjadi titisan-titisan kecil yang membolehkan tindak balas lipid menjadi lebih pantas. Okay. Okay, next up kita nak tengok pula. Okay, kita nak tengok dekat sini ya. Alright. So, bila dah daripada duodenum, Kim will move towards the ileum. Kita masih lagi panggil Kim ya. Dia separa cecair. So nama 5 enzim ni saya bagi ya. So kelenjar pada dinding ileum atau the glands on the ileum wall secrete mucus intestinal juice that contains 5 enzim. Nama enzim tu adalah maltase, sucrase, lactase, lipase and erepsin. Okay, apa yang nama 5 enzim tadi? Maltase, sucrase, lactase, lipase and erepsin.
apa, saya screenshot juga satu jawapan kat sini so that you can refer to it later. Okay, ya. Dalam ileum pun, ileum dia tak macam duodenum. Ileum dia boleh rembes jus pencernaan sendiri. Dia macam duodenum, dia tunggu pankreas hantar. Tapi untuk ileum, dia boleh hasilkan enzim, rembes enzim sendiri. Okay, sorry anak-anak, saya pergi ke slide yang seterusnya sebab kita akan tulis balik nama-nama enzim ni kat sini ya. So dalam 5 enzim yang kita sebut tadi, 3 tu adalah untuk digestion of carbohydrate. Okay, can you complete this this diagram? 3 enzim tadi kita sebut ada enzim maltase, sucrase, lipase, erepsin, lactase. Antara 3 ni mana satu yang terlibat dengan digestion of carbohydrate? Antara 5 ni mana 3 yang digest carbohydrate? Okay, you are off to a good start. Yes, maltose. Okay, maltose combine with water. Okay, membentuk glukos. Nama enzim dia apa? Yes, maltase. Good. Okay, teruskan. Yes, okay. So sucrosa atau sucrose and water, the enzyme is sucrase, the product is glucose and fructose. Hebat. Teruskan. The third one is yes, lactase. Lactase is the enzyme. Letak dekat atas arrow. Lactase is the enzyme. Dia punya substrate is lactose. Yes. Yes, so bila laktosa dia digested, it will form glucose and galactose. Okay, so ada 3 digestion of 3 enzim yang digest karbohidrat dekat sini. Okay, so kita nampak dekat sini dia dah membentuk 3 basic sugar iaitu glukosa, galaktosa dan juga fruktosa. So saya screenshot dulu. Kemudian last kali untuk pencernaan pada hari ini, jom kita check it out. Okay, last kali ialah apa lagi 2? Okay, karbohidrat dah settle. Digestion, sorry. Digestion of lipid dengan digestion of protein. Apa 2 enzim yang belum lagi kita discuss? Okay. Okay, 2 enzim lagi. Yes! Untuk protein digestion tu ialah erepsin. Bagus. Okay, teruskan. Oh, dia padam pula. Okay. Teruskan. Betul tu erepsin. Yes. Betul. Teruskan. So, untuk lipid dia very simple kan? Start dari duodenum, lipid juga. Lipase juga. Dekat ileum pun lipase juga. Very simple. Yang mungkin unik sikit ialah penggunaan bile lah. Okay, ya. Okay, last kali ialah
Yes, tadi ada peptide terhasil. Jadi peptide plus water, the enzyme is okey, peptide plus water jadi amino acid. Enzim dia ialah erepsi. Enzim dia adalah erepsi. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai topik digestion. Cuma ada dua soalan, sorry. Ada dua soalan mengenai apa? Soalan untuk pentaksiran atau nak menguji kefahaman kamu mengenai digestion ni saya simpan untuk esok lah. So saya ingin membuat rumusan apa yang kita belajar pada hari ini. Hari ini basically kita dah discuss mengenai proses pencernaan atau digestion bermula dengan kita kenal dengan organ yang terlibat dan kemudian kita discuss satu-satu setiap organ tu bila sampai kat perut, dekat mulut enzim apa, dekat perut enzim apa, dekat semua intestine juga di enzim apa. So anak-anak ada masalah tak untuk topik ini? Ada part yang perlu saya ulang tak supaya saya boleh address esok? Saya boleh include esok ya. Okay. Kalau tak ada tulis none. No question so far. Okay, setakat ni okey ya. Okey, boleh survive lagi ya. Okey, tak apa. Okey, Alhamdulillah. So esok kita akan tengok absorption of digested food and formation of feces ya. So I would like saya tukar slide ni nota ni kepada student pace. So kamu masih boleh akses nota ni sebab esok kita akan sambung ya. So Alhamdulillah, thank you so much for coming Naim, Iza, Amalia dan Adawiyah. I really enjoy teaching you guys. You are very